Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nur Ain dari Kumpulan 2 bersama ahli kumpulan saya iaitu Iman Nur Rashidah, Nur Farah Alina, Nur Azlina, Muhammad Al-Fatih dan Muhammad Irfan akan membentangkan tajuk dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sebelum kami memulakan perbincangan ini, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai pengenalan dan asal-usul dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pada awalnya, Malaysia telah diperkenalkan terlebih dahulu dengan sistem pendidikan tradisional Islam sejak kurun ke-14. Penjajahan Barat merupakan faktor utama dalam pelaksanaan konsep dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan moden iaitu sekular dan liberal mula diperkenalkan pada kurun ke-18 iaitu pada tahun 1816 dengan tertubuhnya Penang Free School yang di mana bahasa Inggeris digunakan. Dengan itu, dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia bermula. Objektif kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejarah pembentukan dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seperti semua sedia tahu, sistem pendidikan moden ini telah diperkenalkan pada tahun 1816 lagi. Seterusnya, kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh dualisme pendidikan terhadap pembentukan nilai dan identiti pelajar. Hal ini kerana corak dualisme dalam fahaman dan pendidikan akan dilihat kesannya terhadap nilai sosial dan budaya. Selain itu, melalui kajian ini, kita dapat mengkaji tentang dualisme dan kesan serta cabarannya terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana dualisme banyak memberi kesan negatif terhadap sistem pendidikan di Malaysia dan telah melahirkan beberapa kelompok masyarakat yang berbeza dari segi pemikiran, budaya dan gaya hidup mereka. Okay guys, mari kita sama-sama proceed kepada subtopik yang seterusnya iaitu konsep dualism. Okay, actually sebenarnya perkataan dualism ni adalah hasil daripada dua perkataan yang berlainan iaitu pertamanya dualis atau duo yang memberi erti kata dua benda, dua hal dan sebagainya. Manakala yang lagi satu tu ismus atau isme yang membawa maksud kata nama. Seperti kita belajar bahasa Arab kan ada isim bunyi isim tu, isim kata nama. Okey. Seterusnya itu masuk dualism. Apakah itu dualism? Okay, dualism ni actually dia sistem keagamaan atau falsafah yang mengakui adanya dua prinsip yang berbeza dan bertentangan. Atau kita boleh kata dia suatu sistem atau teori yang berdasarkan kepada dua prinsip yang menyatakan ada dua substansi atau dua dasar yang bertentangan dan berlainan. Okey, macam itulah. Contohnya seperti roh dan materi, tubuh dan jiwa, baik atau buruk dan sebagainya kan. Dia macam berlainan lah. Laki lawan dia perempuan. Baik lawannya buruk dan sebagainya. Okey. Okey guys, untuk subtopik kali ini kita akan bincang lebih mendalam lagi mengenai dualism kerana pada subtopik kali ini dia lebih fokus kepada fokus kepada suatu bidang tertentu iaitu bidang pendidikan. Jadi apa kaitan antara dualism dengan sistem pendidikan kan? Jadi dualism dalam pendidikan ni ia suatu fenomena atau keadaan di mana sebab dia tu maka lahirlah maka wujudlah dua corak sistem pendidikan yang berbeza iaitu pendidikan kebangsaan, satu lagi sistem pendidikan keagamaan yang mana kebangsaan ni lebih moden dan lebih baru, manakala sistem pendidikan keagamaan lama dan tradisional yang lama punya.
Dan of course dia berlainan antara satu sama lain tu dari segi sejarah, falsafah, matlamat, kurikulum, struktur dan sebagainya. Contoh macam kurikulum dia berbeza lah. Apa yang dia ajar tu kan macam perkara yang dia ajar tu. Contoh kalau keagamaan, of course dalam pasal agama kan, kita belajar pasal agama, syariah dan sebagainya. Kalau kebangsaan, kita belajar pasal akademik lah, sains, matematik, sejarah dan sebagainya. Kalau matlamat, of course lah lagi lain. Agama lebih fokus kepada agama, ibadah kepada Tuhan dan sebagainya. Manakala kalau kebangsaan dia lebih kepada keduniaan lah macam tu. Dan kedua-dua sistem dalam pendidikan ini memisahkan kesedaraan keagamaan dan ilmu pengetahuan. Macam yang saya cakap sebelum ni kan. Dan ini sebenarnya dia macam wujudnya macam ideologi, satu ideologi lainan dia macam apa nama kita panggil tu, secularism yang memisahkan antara agama dan dunia. Macam itulah dualism dalam sistem pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan melihat siapakah perintis-perintis yang mengeluarkan idea berkenaan dengan dualism dalam pendidikan. Sudah tentu terdapat ramai perintis yang mengeluarkan idea-idea yang bernas berkaitan dengan dualism dalam pendidikan. Tetapi pada kali ini saya hanya akan nyatakan 6 orang perintis yang mengeluarkan idea berkenaan dengan dualism dalam pendidikan. Yang pertama ialah Syed Ashraf dan Syed Hussein, iaitu pada tahun 1989. Mereka menyatakan bahawasanya dualism ini telah dibincangkan dan dibahaskan oleh sarjana dan cendekiawan Muslim dari segenap pelusuk pada persidangan pertama pendidikan Islam sedunia yang diadakan di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1977. Seterusnya pada tahun 1992, John M. Eccles dan Hassan Shadili telah menyatakan bahawasanya istilah dualism biasa juga dipadankan penggunaannya dengan dikotomi yang bermakna pembahagian menjadi dua, pembelahan dua ataupun bercabang dua bahagian. Perintis yang ketiga pula telah iaitu Ahmad Watiq Pratiknya pada tahun 1991 telah menyatakan bahawa secara terminologi dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu dan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomi lainnya seperti dikotomi ulama dan intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan umat Islam dan bahkan dikotomi dalam diri, yakni split personality Muslim itu sendiri. Baik, seterusnya ialah Al-Faruqi. Pada tahun 1982 ia menyatakan secara ringkas iaitu dikotomi adalah dualism religious dan cultural. Perintis yang seterusnya ialah Rosnani Hashim telah menyatakan bahawasanya dualism adalah dua fahaman yang memiliki asas dan landasan yang berbeza baik secara historis, filosofis maupun ideologi. Dan yang akhir sekali pada tahun 1978, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas telah menyatakan bahawasanya konsep dualism terkandung dalam pandangan hidup tentang alam, yakni world view, serta nilai-nilai yang membentuk budaya dan peradaban. Ia terbentuk dari buah fikiran, nilai, kebudayaan, kepercayaan, falsafah, dogma, doktrin dan teologi yang bertentangan, yang kesemuanya mencerminkan pandangan dualistik secara keseluruhan mengenai hakikat dan kebenaran. Baik, seterusnya kita akan lihat bagaimanakah ilmu dualism dalam pendidikan ini berkembang. Baik, pertamanya ialah ilmu agama dan ilmu sains berkait rapat, iaitu sistem pendidikan dualism ini menghasilkan satu kesan yang agak negatif bagi umat Islam,
kerana sistem pendidikan ini dia gagal memperlihatkan ciri integrasi kesepaduan dalam Islam. Saat ini ilmu seperti matematik, seperti kita ketahui, ilmu seperti matematik, sains dan lainnya seolah-olah terpisah dan tiada hubung kait langsung dengan agama Islam. Dan tentunya lah kepada keagungan pencipta alam kita. Manakala ilmu-ilmu agama pula langsung tidak memasukkan hasil-hasil penemuan sains itu sebagai satu bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala demi mengukuhkan lagi keimanan. Oleh itu kerana ilmu agama dan ilmu sains berkait rapat kerana mereka lahir daripada sumber yang sama iaitu ilmu Tuhan, maka proses pengislaman ilmu itu amat penting supaya manusia dapat mengetahui cara meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya yang sebenar. Untuk itu, perlu diusahakan satu model co-curriculum dan pembelajaran bersepadu yang dapat memadukan kedua-dua cabang ilmu ini. Baik, yang seterusnya ialah islamisasi ilmu pengetahuan. Apakah itu islamisasi ilmu pengetahuan? Ia merupakan satu kaedah penyelesaian isu dualism dalam pendidikan. Langkah pertama yang perlu dibuat ialah setiap mata pelajaran yang dipelajari mestilah dilihat dari kacamata Islam, di mana dari sudut Al-Quran dan As-Sunnah ini ialah yang dijadikan panduan. Seterusnya yang kedua, segala kurikulum yang dijalankan mestilah mempunyai hubung kait secara langsung dengan falsafah pendidikan Islam, iaitu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran, penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, kepribadian, pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan dan kesejahteraan di akhirat. Dan yang seterusnya, yang terakhir ialah langkah yang ketiga, hendaklah dipastikan segala ilmu pengetahuan itu, mata pelajaran dan kursus yang ditawarkan bebas dari anasir-anasir barat dan fahaman sekular yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi sekadar itu sahaja kita dapat mengetahui bagaimanakah ilmu dualism dalam pendidikan ini berkembang. Wallahu a'lam. Kenapa wujudnya dualisme? Berlakunya penjajahan dan modernisasi dikenal pasti menjadi penyebab awal berlakunya amalan dualisme pendidikan, iaitu apabila terjadi pertemuan ideologi dan corak keilmuan yang diajarkan antara sekolah bentukan penjajah dan institusi pendidikan umat Islam yang telah sedia ada dan diamalkan sebelum datangnya penjajah. Kewujudan dua sistem pendidikan yang terpisah iaitu modern sekular iaitu kebangsaan dan tradisional agama iaitu keagamaan yang berlainan baik dari aspek sejarah dan falsafahnya menjadi penghalang bagi mewujudkan personaliti individu maupun masyarakat Muslim sejati. Pelbagai perilaku dan budaya yang tidak mencerminkan nilai-nilai dan identiti keislaman yang berlaku pada diri pelajar pada masa ini akan dilihat menerusi kewujudan sistem dualisme pendidikan tersebut. Marilah kita beralih kepada poin seterusnya iaitu ciri-ciri dualisme. Pengasingan ilmu agama dan ilmu sekular dalam pendidikan negara telah menjadi masalah pada masa kini. Perkara ini telah mencetuskan kebimbangan, cendekiawan dan ilmuwan akan kewujudan aliran ini di dalam sistem pendidikan. Maka terbitlah falsafah pendidikan negara yang digariskan iaitu pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani. Usaha untuk menyeimbangkan perkara tersebut adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat serta negara. Berdasarkan falsafah ini, kurikulum bersepadu di peringkat sekolah rendah dan menengah telah diperkenalkan bagi memastikan pembelajaran tidak lagi terpisah antara ilmu akli dan ilmu nakli. Ilmu akli ialah ilmu yang berdasarkan
berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, manakala ilmu akli ialah ilmu yang diperolehi melalui akal fikiran manusia seperti contoh ilmu sains, fizik dan sebagainya. Akan tetapi, falsafah pendidikan ini tidak selari dengan pelaksanaan sistem tersebut. Seperti contoh, masih wujud pengasingan sekolah-sekolah aliran agama dan sekular. Inilah yang menjadi kekangan kepada matlamat untuk membangunkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani. Bertolak pula kepada ciri kedua, iaitu dualisme dalam falsafah pembangunan negara. Falsafah pendidikan negara menggariskan matlamat pembinaan insan. Namun begitu, dasar pembangunan negara dan dasar urbanisasi negara tidak langsung menyentuh tentang pembangunan insan, bahkan hanya menyentuh dari segi material sahaja. Hal ini demikian telah mewujudkan kecelaruan dalam minda seseorang pelajar, yang mana guru-guru berusaha untuk menanam jati diri dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Malang sekali, usaha-usaha ini hanya terbatas di sekolah sahaja dan terurai sebaik sahaja pelajar melangkah keluar dari pagar sekolah. Oleh itu, pelajar menghadapi dilema dalam melakukan penilaian antara bimbingan guru di sekolah atau desakan pengaruh dari persekitaran yang bercanggah daripada teras nilai murni dan falsafah akhlak. Okay guys, untuk satu topik kali ini marilah kita sama-sama dalam membincang mengetahui tentang cabaran dalam menghadapi dualisme dalam sistem pendidikan. Okay, first cabaran terhadap individu. Pertama, individu tu disukar, susah, payah untuk menguasai kedua-dua ilmu nakli dan akli. Contohnya macam seseorang individu yang menceburi sistem pendidikan kebangsaan, jadi dia susahlah untuk menguasai ilmu nakli, kerana ilmu nakli ni dia bercerita, dia belajar tentang ilmu wahyu. Manakala dia sistem pendidikan kebangsaan dia hanya fokus kepada akademik sahaja kan, macam sains, matematik, fizik, sejarah, biologi dan sebagainya. Jadi susahlah dia untuk menguasai ilmu nakli. Ya, keagamaan pun sama, yang ambil keagamaan mungkin dia susah susah juga untuk menguasai ilmu ekonomi, ilmu akli dan sebagainya. Tapi dia macam setengah lah. Still cabaran lah. Okay, yang kedua, meningkatkan ilmu dan nilai agama dalam diri. Yang mana ambil sistem pendidikan kebangsaan tu, dia susah lah. Maksudnya ilmu agama dia tak banyak. Tak cukup kuat, kerana skop ilmu perbahasan agama dia luas. Dia bukan fokus ataupun tertumpu kepada ibadat semata-mata. Dia luas sebab agama Islam dia cara hidup. Dia bukan tertumpu kepada ibadah sahaja. Jadi dia luas lah. Dan poin ketiga itu melahirkan jiwa dan rohani yang seimbang. Jadi sistem pendidikan yang kita ada sekarang ni dia macam kebangsaan agama, dia lain kan. Jadi untuk seseorang tu nak seimbang ke antara dua ni macam susah. Macam tu. Lepas tu cabaran terhadap masyarakat. Satu, memupuk nilai perpaduan. Macam contohnya macam politik sekarang ni kan. Ada yang cuba di bidang pendidikan kebangsaan tu, ada yang sampai nak memansuhkan subjek agama dalam universiti. Jadi yang of course lah, yang agama tu pun akan macam tentang macam akan wujudlah macam ketidaksefahaman tu. Kerana yang kebangsaan nak wujudkan matlamatnya, dan keagamaan pun yang ambil pendidikan keagamaan pun nak wujudkan matlamatnya. Jadi macam mungkin nilai perpaduan tu akan terjejas kalau kita tak dapat kawal. Lepas tu nombor dua tu, mendapat kesefahaman dan kesepakatan antara masyarakat. Dia samalah macam sebelum ni. Kesefahaman, kesepakatan antara masyarakat, antara dua belah pihak ni mungkin sukarlah menjadi cabaran lah untuk sefahaman. Yang ketiga, melahirkan kehidupan masyarakat yang harmoni. So apabila kita tidak
sefahaman. Contohlah kalau kedua belah pihak ni tidak sefahaman, asyik berselisih antara satu sama lain. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang harmoni itu menjadi cabaran lah untuk kita semua. Okey, seterusnya cabaran terhadap negara. Satu, mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan dalam negara. So apabila masyarakat saling tidak sefahaman, berbalah antara satu sama lain, jadi kesejahteraan keharmonian negara pun akan terjejas. Lepas tu yang kedua, cabaran untuk mengekalkan pemuafakatan dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang kita tahu kan, macam rakyat kat Malaysia ni dia berbilang kaum. Ada, jadi mungkin setiap ideologi yang dipegang ni macam berbeza. So susahlah. Jadi kalau dah tercetusnya perbalahan tu, memang susahlah nak bermuafakat balik ataupun mendapat sefahaman balik kan. Jadi penting untuk kita ni macam berfikiran terbuka dan saling memahami antara satu sama lain. Lepas tu yang ketiga, melahirkan masyarakat yang berfikiran terbuka dan rasional. Macam saya cakap sebelum ni lah. Jadi cabaran kepada kita masyarakat Malaysia untuk berfikiran terbuka dan rasional. Jika kita tidak berfikiran matang, tidak berfikiran terbuka, jadi susahlah untuk wujudkan kesejahteraan negara tu. Okey, cabaran pada peringkat global ni lah. Mengekalkan hubungan diplomatik antara negara. So apabila negara luar tengok status perkembangan negara Malaysia ni, dia nampak macam lemah. Pemuafakatan kita lemah, ekonomi macam mana, segi perkembangan ekonomi, sosioekonomi semuanya menurun kerana kita saling berbalah. So negara luar pun macam tak ada confident lah, tak ada keyakinan untuk mewujudkan hubungan diplomatik tu. Jadi tak ada lah. Dia orang pindah kepada negara lain. So negara Malaysia pun miskin. Na'udzubillah min dzalik. Yang nombor dua, mengelakkan daripada terjadinya peperangan antar negara. Contohnya macam bila kita berbalah, contohlah kita berbalah pasal kita bergaduh antara satu sama lain. Jadi kita kan negara merdeka. So apabila kita berbalah antara satu sama lain, mungkin negara luar ni nampak macam ada cara untuk jajah negara ni balik. So mungkin akan tercetusnya peperangan. Jadi untuk elakkan peperangan tu jadi cabaran bagi kita. Lepas tu cabaran mengelakkan daripada menerima maklumat yang dapat menimbulkan kekeluaran dan kecederaan kepada semua orang. Okey, ni macam biasalah kalau seseorang tu macam bercakap atau menyebarkan maklumat palsu kan. Sekarang ni macam dah banyak lah yang terjadi. Yang mana tak ambil bidang agama tapi bercakap tentang agama. Lepas tu yang lain pula share post kat IG, Insta sama Insta, Facebook, Twitter dan sebagainya. Sampai selalu pening semua orang. Itulah sedikit sebanyak pasal cabaran kita dalam menghadapi dualisme dalam pendidikan. Untuk slide kali ini, kita akan mengupas tentang kesan dualisme dalam pendidikan. Kesan dualisme dalam pendidikan ini mempunyai kebaikan serta keburukannya yang tersendiri. Namun jika dilihat secara teliti dan terperinci, keburukan dualisme dalam pendidikan ini jelas lebih dominan berbanding dengan kebaikannya itu sendiri. Mari kita lihat secara satu persatu. Kebaikan dualisme dalam pendidikan ini iaitu meningkatkan pemfokusan dari segi penguasaan sesuatu ilmu yang ingin dipelajari dan diterokai. Matlamat awal ataupun sebab awal kenapa sistem ini diperkenalkan adalah bagi menyediakan medium bagi memfokuskan kepada bidang pembelajaran yang ingin diterokai. Ia juga ini dapat melahirkan
manusia ataupun mereka-mereka yang pakar dalam bidang tersebut. Selain itu juga, bagi memastikan pelajar ataupun individu ini memahami sesuatu ilmu dengan lebih mendalam dan kokoh, penumpuan ataupun pemfokusan yang jitu merupakan aspek utama yang perlu dititik beratkan. Oleh itu, dengan mengasingkan satu ilmu dengan ilmu yang lain, jelas dapat menjamin kestabilan genggaman ilmu ataupun kefahaman sesuatu ilmu itu dengan lebih baik dan dengan lebih jelas. Itu adalah kebaikan dualisme dalam pendidikan. Kita beralih pula kepada keburukan. Yang pertama adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan dipisahkan dan tidak berjalan seiring. Ini ia lebih menjurus kepada mereka yang mempelajari pendidikan agama hanya fokus kepada ilmu tersebut, dan mereka yang mempelajari pendidikan umum akan memfokuskan kepada ilmu itu. Benda ini dapat dilihat secara jelas melalui wujudnya sekolah Islam dan juga sekolah moden. Sistem pendidikan di sekolah Islam menyediakan khusus ilmu agama dan hanya memfokuskan kepada ilmu tersebut dan tidak melatih mereka untuk mempunyai ilmu sains moden. Mereka mempelajari hukum hakam, fiqh ibadat, muamalat, fardu ain dan fardu kifayah, namun tidak mengambil berat tentang keperluan pendidikan umum sebagai ilmu pengetahuan tambahan yang perlu ada bagi dalam kalangan mereka. Begitu juga dengan sekolah moden melatih mereka menjadi pakar dalam sesuatu bidang ilmu. Contohnya seperti ilmu perubatan, ilmu matematik, ilmu sains, geografi dan sebagainya, namun sangat cetek dari segi ilmu agama. Akibatnya berlaku ketidaksinambungan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, menyebabkan mereka hanya menumpukan kepada sesuatu ilmu sahaja dan tidak mempedulikan mereka yang lain. Mereka yang berlainan bidang dengan mereka. Yang kedua, wujudnya penghalang dalam pembentukan personaliti dan jati diri. Ini jelas dilihat bahawa sebilangan cendekiawan negara ataupun tanah air mendakwa bahawa pelaksanaan sistem pendidikan dualisme ini merupakan antara salah satu faktor yang membawa kepada rapuh jati diri dalam kalangan masyarakat, terutama dalam golongan muda. Contohnya dari perspektif media cetak pada masa kini, kita dapat dilihat bahawa penerbitan majalah dan akhbar sama ada secara digital ataupun secara fizikal langsung tidak mengambil kira sensitiviti agama. Malah mereka lebih menunjukkan nilai-nilai yang longgar serta tidak langsung cenderung ataupun berminat untuk mengukuhkan tamadun manusia. Oleh itu, keadaan ini menghalang anak muda, menjadi salah satu faktor kenapa anak muda susah untuk membentuk jati diri agama yang kuat serta semakin jauh daripada agama. Dan yang ketiga adalah kemunduran dalam kalangan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Abdullah Alwi Hasan, Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Islam di Universiti Malaya, menyebutkan bahawa dua faktor utama yang menyebabkan umat Islam berada dalam kemunduran ialah kerana kurang ilmu dan lemah dari segi pengurusan. Benda ini kita dapat dilihat secara jelas bahawa mereka-mereka yang mempunyai ilmu agama hanya fokuskan kepada ilmu agama, serta mereka yang mempunyai ilmu moden hanya fokuskan kepada ilmu moden. Apabila masing-masing saling kurang dalam penguasaan ilmu
ini menyebabkan mereka sangat sukar untuk menguruskan sesuatu perkara dengan baik. Ini juga dapat dilihat bahawa dari segi sesi pengajaran dan pembelajaran bagi subjek-subjek selain pendidikan Islam, guru-guru kadang-kadang tidak tahu untuk mengaitkan sesuatu pembelajaran itu dengan keciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan mereka-mereka yang belajar, yang berada dalam pendidikan Islam, pendidikan umum juga tidak tahu untuk mengaitkan antara satu sama lain. Jadi ini menyebabkan bahawa para pelajar hanya memperoleh ilmu berdasarkan teori barat semata ataupun dengan teori-teori Islam semata-semata. Amalan sistem pendidikan, sistem dualisme dalam pendidikan ini melahirkan individu yang mempunyai latar belakang yang berbeza dan mewujudkan manusia yang berbeza. Ini mewujudkan mereka yang lebih mewujudkan manusia yang lebih cenderung ke arah akhirat dan satu kumpulan manusia yang lebih cenderung ke arah dunia boleh menyebabkan berlaku ketidaksefahaman dan tidak sejalan dan seterusnya berlakulah pergaduhan ataupun menyebabkan kemunduran dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, apakah implikasi dualisme dalam sistem pendidikan? Sistem pendidikan yang bersifat dualisme antara madrasah-madrasah yang hanya memberikan pelajaran pengetahuan agama yang hanya akan melahirkan golongan-golongan ulama yang tidak mempunyai pengetahuan ilmu-ilmu moden dan sekolah-sekolah moden yang mengeluarkan ahli-ahli dalam berbagai bidang keilmuan dan kemahiran yang kurang tentang pengetahuan ilmu agama. Oleh itu, memasukkan ilmu pengetahuan moden dan memperkuatkan didikan agama di seluruh sekolah, maka jurang yang memisahkan antara golongan ulama dari golongan ahli ilmu akan dapat diperkecilkan. Kemungkinan akan memberi kesan positif sekiranya sistem dualisme diterapkan ke dalam sistem pendidikan Malaysia. Selain itu, faktor pembaratan telah menyebabkan ramai kalangan masyarakat Islam menjadi dualistik. Tambahan pula, faktor penjajahan di dunia Islam pula dan faktor kemerosatan tamadun Islam kian hari menyebabkan ilmu dan pendidikan tersisih dari nilai fitrah. Akhirnya, ilmu dan pendidikan menjadi sekular dan melahirkan para pelajar yang melihat faktor duniawi mengatasi segala-galanya. Okay, baik, mari kita lihat perbezaan falsafah dualisme dengan falsafah Islam. Yang pertama, kita akan tengok daripada aspek definisi falsafah. Dualisme, falsafah yang mendekati falsafah hidup yang memberatkan pendidikan. Falsafah pendidikan lebih mementingkan tujuan dan matlamat pendidikan suatu masyarakat atau bangsa itu. Falsafah pendidikan lebih mementingkan peraturan, penyampaian, pentaksiran dan pemandangan praktikal ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bersangkutan dengan pendidikan. Manakala dari segi Islam pula, falsafah yang bersumberkan falsafah hidup Islam kerana menggunakan prinsip Islam dalam bidang pendidikan. Falsafah pendidikan Islam menentukan tujuan akhir, maksud, matlamat, nilai dan cita-cita yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh falsafah hidup Islam dan dilaksanakan melalui proses pendidikan. Dan sekarang kita lihat kepada aspek kedua, iaitu sumber intelek. Dualisme bersumber dari akal dan pengalaman, manakala Islam pula bersumber daripada Al-Quran, Al-Hadis serta melalui metod-metod rasional dan eksperimen. Yang ketiga, dari segi asas intelek, iaitu dualisme berasaskan pemikiran, penyelidikan dan pengalaman yang terbatas dan berubah dari masa ke semasa. Manakala Islam pula berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pentafsiran pemikiran, penyelidikan dan pengalaman menyeluruh dari masa ke semasa. Dan dari segi penekanan pula, dualisme dari aspek intelek luaran dalam pendidikan, manakala Islam aspek intelek dalaman iaitu spiritual dan juga luaran iaitu diri dalam pendidikan. Yang terakhir sekali, kita akan tengok pada dari sudut rumusan, iaitu dualisme melalui rasional, empiris, pragmatik dan intuisi. Ada yang berkait rapat dan ada yang tak berkait rapat. Intelek itu akal tidak berhubung dengan intuisi, manakala Islam
melalui wahyu kewibawaan keilhaman akliah iaitu rasional dan empirikal. Semua pengetahuan saling berkait rapat. Intelek iaitu akal berhubung dengan intuisi. Itu sahaja untuk perbezaan. Kita sambung ke slide yang seterusnya. Kita beralih kepada kesimpulan bagi tajuk falsafah dualisme ini. Berdasarkan falsafah dualisme ini, dapat kami simpulkan bahawa kewujudan dualisme ini dalam bidang-bidang tertentu termasuk bidang pendidikan sangat-sangat memberikan impak serta hasil yang lemah berbanding kebaikannya sendiri. Bagi sesebuah masyarakat yang mementingkan keseimbangan serta tata susila yang tinggi, sistem dualisme ini dilihat sangat menyimpang serta memberikan ancaman yang besar. Hal ini kerana falsafah ini membentuk satu masyarakat yang mempentingkan material serta memandang remeh hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ihsan. Falsafah dualisme ataupun kesan dualisme dalam pendidikan ini jelas semakin terlihat dari semasa ke semasa, tahun ke tahun, berikutan penyebaran dan pengaruh yang kian menekan dari segenap penjuru. Hal ini telah menyebabkan jurang antara ilmu sekular ataupun ilmu duniawi dan ilmu agama terpisah jauh dan seolah-olah tidak berkait antara satu sama lain. Oleh itu, pelbagai pihak perlu memberikan kerjasama dalam membuat perubahan terhadap isu ini berikutan kesan yang sangat tidak baik dalam waktu yang mendatang. Mencegah lebih baik daripada merawat menjadi asbab kenapa sistem ini harus diperhatikan dengan baik dan diteliti semula bagi menghalang impak-impak yang buruk dan membawakan masalah pada generasi yang akan datang. Selain itu juga, ilmu agama adalah tunjang dan sentiasa berkait antara ilmu lain, terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana jika ilmu agama dan ilmu duniawi dapat dipelajari secara selari, ia akan memandu kita ke arah yang lebih baik dan menjauhkan kita dari benda-benda naif dan keji. Ia juga akan melahirkan masyarakat yang peka terhadap semua perkara secara teliti dan saksama. Sebagai penutup, sukanya saya untuk sertakan maksud bagi sepotong ayat Al-Quran bagi menguatkan lagi serta meyakinkan lagi tentang pandangan kita tentang isu dualisme ini. Firman Allah Ta'ala, patutkah sesudah mereka mengakui dan menerima perjanjian itu mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela atau terpaksa, dan kepadanya lah juga mereka dikembalikan. Surah Al-Imran ayat 83. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 2. Jutaan terima kasih diberikan kepada para pendengar kerana sudi mendengar pembentangan kami berkaitan tajuk falsafah dualisme ini pada hari ini. Sebarang kekurangan dan kelemahan kami dahulukan dengan permohonan maaf, dan apa-apa yang baik dapat diamalkan dan diaplikasikan di dalam kehidupan seharian. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.